KPM. Didik TV KPM. طالما أشكو وراني يا نور الوجوه طالما أشكو وغالي يا نور الوجوه وأنادي يا تهادي. Suara siapa yang menangis tu? Ada bayi lah. Siapa pula tanam bayi ni? Ya Allah. Kesian bayi ni. Ya Allah. Siapa pula yang buang bayi ni, tanam bayi hidup-hidup ni? Ya Allah. Ini mesti perangai masyarakat jahiliah ni yang suka tanam anak hidup-hidup. Ya Allah, kesiannya bayi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Alhamdulillah anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman, hos anda. Pada hari ini kita nak mempelajari satu mata pelajaran yang cukup menarik, iaitu mata pelajaran pendidikan Islam. Apa khabar murid-murid sekalian? Harapnya semua baik-baik, kekal di rumah, stay safe, stay at home. Dan kita akan berjaya. Macam biasa murid-murid, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Alright. Jadi sekarang ni saya nak jemput guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Kita bawakan dari Maktab Tentera Diraja Kuala Lumpur, guru pendidikan Islam, iaitu Ustazah Nur Suhaili Sapon. Dipersilakan Ustazah. Okey, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Aiman. Masya Allah Ustazah, berbaju biru, bertudung merah. Ni macam hari kebangsaan ya Ustazah? Ya, kita baru saja menyambut hari kebangsaan. So, saya hari ini saya berpakaian berwarna bendera hari ini. Oh, Masya Allah. Okey, Ustazah boleh kenalkan diri sikit tak Ustazah? Dipersilakan. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Suhaili binti Sapon. Saya mengajar di Maktab Tentera Diraja Malaysia. Okay, dan pengalaman mengajar saya 12 tahun, Aiman. Masya Allah, 12 tahun Ustazah. Tapi tadi Ustazah, saya ada terjumpa seorang bayi yang ditanam hidup-hidup Ustazah. Saya terkejut dan saya panik, tak tahu nak buat apa ni. Dan mungkin ini salah satu perangai daripada masyarakat jahiliah. Ustazah, boleh cerita sikit tak? Ini tamadun mana ni Ustazah yang buat akhlak seperti ini? Ya, betul tu Aiman. Apa yang dipaparkan sebentar tadi adalah paparan daripada realiti masyarakat jahiliah ketika zaman dahululah sebelum kedatangan Islam. Jadi Aiman, bersempena dengan kita baru sahaja menyambut sambutan kemerdekaan di Malaysia, kita hendaklah memerdekakan diri kita daripada sikap-sikap terkeji ini, Aiman. Ya, betul Ustazah. Jadi pada hari ini, apa kaitannya dengan topik pembelajaran kita pada hari ini Ustazah? Okey, insya-Allah hari ini murid-murid di rumah dan di talian kita akan mempelajari era masyarakat jahiliah. Tapi sebelum tu Ustazah, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Kita kenakan cecair pembasmi kuman. Dipersilakan Ustazah. Okey, baik Aiman. Okey, baik Ustazah. Jadi orang kata apa, kita bukan setakat bebas daripada penjajah dan kita kena bebas daripada jahiliah itu sendiri. Dan lepas ni Ustazah boleh ceritalah apa maksud jahiliah dan macam mana akhlak mereka itu sendiri. Baik Ustazah, kita nak berkenalan dengan murid-murid yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Kita nak mempersilakan murid-murid. Dipersilakan. Assalamualaikum semua.
Okey, nampak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Segaknya semua dengan bersongkok bagai Ustazah ya. Apa khabar semua? Harapnya semua sihat-sihat belaka. Dan pada hari ini kita nak belajar satu mata pelajaran yang cukup menarik lah. Kalau pendidikan Islam ni Ustazah, saya akan duduk depan sekali. Oh ya. Semangat Bagus belajar ya. kan? Bagus Aiman. Okey, baik, kita nak berkenalan yang pertama dengan Amin. Boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustazah Nur Suhaili dan Abang Aiman. Waalaikumsalam. Nama saya Amin Nur Azim bin Zainal dari sekolah SMK Orchid Desa. Cita saya ialah designer. Okey, seorang designer. Ni Merdeka. wow, itu design sendiri ke tu? Orang designer ni biasa tangan dia seni kan Ustazah kan? Betul. Baik, seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Syawal. Dipersilakan Syawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Abang Aiman dengan Ustazah Nur Suhaili. Nama saya Syahfiz bin Sana yang bercita-cita menjadi pilot. Okey, nak menjadi pilot. Merdeka. Wow. Tapi merdeka tu muka kena senyum sikit Okey, seterusnya kita ada siapa lagi? Adam. Dipersilakan Adam, boleh kenalkan diri dan juga cita-cita anda. Assalamualaikum kepada Abang Iman dan Ustazah Suhaili. Nama saya Adaifan bin Muhammad Alifuddin dari Sekolah Agama Menengah Hulu Dangat, Batu 10 Ceras. Cita-cita saya nak jadi pegawai askar. Oh, nak jadi Merdeka. Oh, cara dia merdeka tu Ni kalau askar ni kawat mesti hebat. Betul Alright, seterusnya kita ada Muhammad Nur Irsyad. Boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nur Irsyad bin Muhammad Nur Akmal. Saya dari sekolah SMK Taman Jasmin 2 dan bercita-cita untuk menjadi seorang saintis. Merdeka. Merdeka. Okey, merdeka. Macam tak semangat je kan? Okey, baik. Ustazah, biasanya kalau untuk mata pelajaran pendidikan Islam ni, murid-murid biasa dia akan skor ke memang susah nak skor? Alhamdulillah, memang biasanya kalau kita dengan mengajar dan mereka menunjukkan minat yang tinggi untuk mempelajari subjek ini, tak ada masalah Aiman, boleh skor A+ dalam pendidikan Islam. A+. Itu pandangan ustazah dan kita nak dengar pula apa pandangan murid-murid kita tentang topik pembelajaran kita pada hari ini. Senang ke susah? Jom kita saksikan. Masyarakat jahiliyah adalah masyarakat yang serba jahil dalam berkait dengan akidah dan juga akhlak. Pentingnya belajar tentang masyarakat jahiliyah adalah supaya kita dapat jauhkan diri daripada akhlak buruk seperti mereka. Masyarakat jahiliyah ialah masyarakat yang memiliki akhlak yang tidak baik, berada dalam keseronokan duniawi semata. Masyarakat Arab jahiliyah merupakan masyarakat yang sangat angkuh dan jahil. Mereka suka melakukan perkara-perkara di luar tabi'i. Contohnya seperti menyembah berhala, berzina dan mengambil riba. Dengan itu, saya perlu mempelajari latar belakang masyarakat jahiliyah supaya saya dapat memperbaiki diri saya dan menjauhi sifat-sifat mazmumah serta mengenang perjuangan Rasulullah yang hebat bersama sahabatnya dalam mengislamkan masyarakat jahiliyah. Allah bucuk-bucuk. Allah bucuk-bucuk. Oh, kesian budak ni Ustazah. Ya, betul. Comel-comel macam ni nak dibuang. Allahu Akbar. Kalau tak nak bagi saya je Ustazah. Boleh saya jaga kan. Dah lah comel, handsome kan. Tapi dibuang begitu saja. Jadi ini perangai masyarakat jahiliah. Betul Ustazah? Betul Aiman. Tapi saya nak tanyalah Ustazah. Ada lagi ke perangai jahiliah zaman sekarang ni Ustazah? Kalau Aiman nak tahu, jom kita belajar hari ini. Okey, baik Ustazah. Oh, Ustazah pun dah macam host dah kita tunggu selepas ini. Baik, murid-murid nak tahu ada lagi tak perangai jahiliah zaman sekarang ini? Kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Trust Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM.
Okey, kembali dalam Trust Didik TV KPM. Hari ni kita nak belajar tentang masyarakat jahiliah ni. Tapi sebelum tu murid-murid kita tunjukkan senyuman yang paling manis sekali yang awak boleh beri. Macam saya tak boleh tunjuk saya pakai pelitup muka. Okey, baik, murid-murid kita pun dah bersedia Ustazah. Jadi kita nak tahu tentang masyarakat jahiliah ni, bagaimana akhlak mereka dan bagaimana orang kata tamadun mereka, sehingga kan tamadun ini kita tidak boleh untuk bawa sehingga ke zaman sekarang. Betul Ustazah? Ya, betul. Baik. Okey, mungkin sebelum tu Ustazah boleh ceritakan apakah capaian objektif yang akan kita capai sehingga ke akhir orang kata perbincangan kita pada hari ini. Dipersilakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, anak-anak di rumah dan juga di talian, pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran 25 daripada Pendidikan Islam tingkatan 1. Anak-anak bolehlah merujuk pada muka surat 151 sehingga 154 di dalam buku teks. Tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini ialah era masyarakat jahiliah. Okey, sebelum itu Ustazah ingin membincangkan tentang objektif pembelajaran yang kita akan capai pada hari ini. Pada akhir pengajaran, murid-murid akan dapat yang pertama menyatakan maksud jahiliah, yang kedua menjelaskan akidah masyarakat jahiliah, yang ketiga menjelaskan akhlak masyarakat jahiliah, dan yang terakhir menerangkan tentang sebab-sebab pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat jahiliah. Jadi ini capaian pembelajaran yang akan kita dapat sehingga ke akhir pembelajaran kita pada hari ini Ustazah kan? Ya, betul. Tapi Ustazah, kita nak belajar tentang masyarakat jahiliah ni. Jahiliah dengan jahiliah ni ada sama ke Ustazah? Dia punya maksud ni. Mungkin Ustazah boleh ceritakan sikit apakah yang dimaksudkan dengan jahiliah ni Ustazah? Silakan. Okey, baik Aiman. Maksud jahiliah diambil daripada perkataan bahasa Arab jahala. Jahala ni Aiman maksudnya tidak tahu, bodoh atau jahil. Dan Ustazah dah sediakan siap-siap formula Aiman. Formula macam mana kita nak menghafal, mudah menghafal maksud jahiliah. Macam mana tu Ustazah? Macam ni Aiman. Tak bijak. Jahiliah tak bijak. Apa tu Aiman? Tak untuk tidak tahu, B untuk bodoh, dan jak untuk jahil. Jadi jahiliah tak bijak. Jadi inilah yang kita boleh maksudkan dengan jahiliah. Tapi Ustazah, kalau kita dapat tengoklah tentang masyarakat jahiliah ni, mereka ni kalau bab-bab niaga, bab-bab bisnes, bab-bab syair dan sebagainya, mereka ni power Ustazah kan? Tapi betul. Betul tu Aiman. Tapi Aiman, jom kita panaskan enjin dulu Aiman. Jom kita panaskan enjin Ustazah. Macam mana tu nak panaskan enjin tu? Jom kita tanya pendapat murid-murid di talian tentang pendapat mereka terhadap masyarakat jahiliah. Baiklah, anak-anak di talian bersiap sedia dengan kertas dan pen. Ustazah ingin nyatakan, kamu nyatakan pendapat kamu tentang masyarakat jahiliah. Mereka ni dikatakan masyarakat yang jahil. Tetapi aktiviti ekonomi mereka berjalan seperti biasa. Apa kata anda? Okey Aiman, kita bagi 10 minit Aiman kepada murid-murid ni boleh? Tapi ini murid-murid bijak ni Ustazah. Kita bagi 10 saat je kepada mereka. Kita nak tengok apa pandangan mereka tentang masyarakat jahiliah ni. Sebab kalau kita tengok Ustazah, masyarakat jahiliah ni kalau perniagaan, kalau bab-bab lain ni, diorang ni dahsyat juga. Tapi kalau bab berkaitan dengan akhlak ataupun peribadi ni, mereka fail lah Ustazah ya. Gagal. Jadi kita nak tengok siapa yang dah siap boleh angkat jawapan dan cuba bagi tahu sikit apakah di antara sifat jahiliah tersebut. Dipersilakan. Siapa nak cuba dulu? Siapa dah siap? Amin dah siap dah Amin. Okey, tunjukkan. Okey, boleh baca sikit Amin? Tak sembah Allah.
Tak sembah Allah. Macam mana tu Amin? Mereka sembah apa tu? Mereka sembah berhala, sembah api. Okey. Jadi betul ke jawapan tu Ustazah? Okey, kita tunggu lepas Kita tunggu lepas ni. Kita nak tengok lagi murid-murid lain kita Ustazah. tengok dulu dapatan mereka. Okey, seterusnya Ustazah. Okey, Kita nak minta siapa pula? Siapa? Irsyad. Boleh Okey, Irsyad. tunjuk. Silakan Irsyad. Okey. Okey. Sebut Irsyad. Boleh sebutkan sikit? Akhlak buruk. Oh, akhlak buruk. Itu terbalik tu, betul ke tu? Macam terbalik. Okey, akhlak buruk. Macam mana tu Irsyad? Diorang Akhlak buruk. Mungkin dia nak maksudkan tadi dia nampak Aiman apa ni tadi kan? Betul. Angkat bayi yang ditanam tadi. Okey. Baik. Terima kasih Irsyad. Seterusnya, Syawal dah tak sabar dah tu. Okey, Syawal silakan. Okey. Apakah? Bodoh. Apa maksud bodoh tu? Syawal. Dia nak maksudkan tak tahu kot. Dia tak tahu. Dia tak tahu bagaimana cara nak beradab kan? Okey, baik. okey. Yang terakhir sekali, siapa belum lagi ni? Adam. Tiada ilmu. Okey, baik. Sebab itulah kita belajar hari ni Ustazah. Ya, betul. Ustazah boleh gambarkan sikit tak Ustazah, bagaimana keadaan masyarakat pada ketika zaman jahiliah? Boleh Ustazah gambarkan sikit? Okey. Silakan Ustazah. Okey, baik. Sebelum itu, Ustazah nak ingatkan anak-anak murid di rumah dan juga di talian, sediakan pen dan kertas untuk mencatat isi-isi penting. Betul Ustazah. Okey, seterusnya. Walaupun Aiman, kita kenali masyarakat jahiliah ni dengan perkataan jahil. Mereka ni tidak tahu. Tetapi Aiman, sebenarnya mereka ini sangat pandai bersyair dan sangat pandai berkasidah. Macam saya tadilah Ustazah. Ya, pandai Aiman. Dan mereka ni sebenarnya sangat sukakan hiburan. Jadi sebenarnya bukan semua masyarakat jahiliah ni dia jahil dalam semua perkara. Bukan Aiman. Okey, dan sebenarnya dia jahil pada dua aspek ini, iaitu dari aspek akidah dan juga dari aspek akhlak. Okay, jadi Aiman, kalau kita tengok Aiman daripada aspek akidah, macam Amin sebut tadi, mereka tidak sembah Allah. Jadi mereka sembah apa Aiman? Mereka sembah berhala dan mereka mencampur adukkan agama-agama samawi yang ada sebelum itu dengan penyembahan berhala tadi. Begitu juga mereka ni sangat suka mengamalkan sihir dan suka percaya kepada amalan-amalan khurafat. Okey, itu daripada perspektif akidah Ustazah. Ya, betul. Bagaimana pula daripada sudut perspektif akhlak Ustazah? Okey, seperti yang semua sedia maklum dan Ustazah tadi ada nampak juga jawapan daripada anak murid di talian. Masyarakat jahiliah ni dia jahil dari aspek akhlak. Mereka mengamalkan akhlak-akhlak yang keji ketika itu, seperti suka menindas orang yang lemah, suka menindas perempuan, berzina, berjudi dan macam-macam lagi Aiman. Kalau nak tahu, kita tunggu lepas ni. Saya satu hari tu saya pernah pergi ke Mesir Ustazah. Bila saya pergi ke Mesir tu, saya naik ke atas bukit tu Sina tu Ustazah. Mereka menunggu saat-saat naiknya matahari dan mereka akan sembah matahari. Tapi bukan masyarakat Mesir lah, masyarakat luar negara yang datang ke Mesir untuk buat seperti itu Ustazah. Jadi kalau kita tengok bila Ustazah sebut tentang sembah berhala, sembah matahari dan sebagainya, bagaimana dengan akidah mereka ni Ustazah? Ustazah boleh terangkan sikit tak? Silakan. Okey, boleh Aiman. Kita belajar lagi ya. Ustazah harap masih lagi bersama dengan Ustazah. Kita belajar subtopik yang seterusnya, iaitu akidah masyarakat jahiliah. Macam yang Aiman sebut tadi, kita akan belajar sebentar lagi salah satu daripada kepercayaan masyarakat jahiliah. Yang pertama adalah H ya. Kita tengok dekat sini ada H. H ni adalah untuk H ni Aiman dia untuk Hanif, kepercayaan ataupun agama Hanif. Apa itu kepercayaan atau agama Hanif? Iaitu ia adalah salah satu daripada agama Samawi. Yang dibawa ajarannya oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Tetapi malangnya
ajaran ini telah dicampur adukkan dengan penyembahan berhala. Selain daripada itu, sebenarnya ajaran Hanif ini dia ada persamaan, Aiman, dengan ajaran Islam. Antaranya seperti mengelilingi Kaabah, kita bertawaf dan juga melakukan sembelihan. Seterusnya, Aiman, animisme. Animisme ni adalah kepercayaan bahawa mereka percaya setiap animisme dan seterusnya. N adalah Nasrani, Y adalah Yahudi, Majusi dan S adalah sembelihan. Jadi semua kepercayaan ini kita simpulkan sebagai satu akronim HANIMS. HANYMS. HANIMS. Okey, Aiman, Ustazah akan terangkan satu persatu. Boleh, Ustazah. Okey, so untuk seterusnya, akidah ini adalah yang pertama Hanif, iaitu ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Okey. Dan yang Ustaz sebut sebelum tadi, dia adalah ajaran ataupun agama samawi yang telah dicampur adukkan dengan penyembahan berhala. Yang kedua adalah kepercayaan animisme, iaitu mempercayai setiap benda ini kita ada roh dan semangat. Contohnya, Aiman rasa apa agaknya yang benda yang di sekeliling kita yang punya roh dan semangat yang dipercayai oleh masyarakat jahiliah? Saya rasa haiwan lah, Ustazah. Ya, betul. Ada tak? Ya, betul. Haiwan, pokok, bintang, gunung ganang. Jadi mereka percaya bahawa setiap daripada perkara sekeliling ini ada roh dan semangatnya. Okey, dan seterusnya N untuk Nasrani, iaitu agama samawi juga, Aiman. Okey. Dan tetapi ia telah diubah daripada ajaran Nabi Allah Isa alaihissalam. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya, Y di sini, iaitu agama samawi juga. Tetapi ajaran ini, iaitu ajaran daripada Nabi Allah Musa, telah dicampur adukkan dengan mengikut kesesuaian kehendak kesukaan pengikut-pengikutnya. Maksudnya tidak asli lagi daripada ajaran Nabi Allah Musa. Dan seterusnya M adalah Majusi, Aiman. Inilah dia agama menyembah api. Dan Aiman nak tahu satu fakta sejarah. Sewaktu kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, api yang menyala selama 1000 tahun, sembahan orang-orang Majusi ini, di Parsi, tiba-tiba padam pada hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Jadi nak menunjukkan, orang kata dia punya aura ni tadi, sampai api yang disembah ni tadi boleh terpadam walaupun dah 1000 tahun tak pernah terpadam. Dan yang terakhir sekali adalah agama sembah berhala, kepercayaan sembah berhala yang telah dibawa oleh pemimpin Bani Khuza'ah. Namanya Amru bin Amir bin Luhai. Apa yang dilakukan oleh pemimpin ini? Dia telah membawa satu berhala daripada Syam yang namanya Hubal. Dan berhala ini telah dibawa masuk di dalam Kaabah dan kemudian dia telah mengajak penduduk kota Mekah untuk melakukan sembahan berhala. Dan akhirnya sembahan berhala ini menjadi, orang kata, kepercayaan dan dicampur adukkan dengan agama samawi yang lain. Dan semua ajaran yang Ustazah sebutkan tadi memang sudah semestinya terpesonglah dengan ajaran Islam ni, Ustazah, ya? Ya, betul. Dan kalau kita teringat waktu kecil-kecil ni, Ustazah, saya ingat lagi kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Ustazah, kan? Yang mana dia ni pada awalnya mencari Tuhan, Ustazah, kan? Mencari Tuhan, nampak bintang, tiba-tiba siang bintang dah tak ada, nampak matahari, matahari dah tak ada, dan lama kelamaan akhirnya Allah memberikan petunjuk bahawa Allah lah Tuhan yang Maha Esa. Kan, Ustazah, kan? Ya, betul tu, Aiman. Setiap perkara ni adalah ciptaan dan dia adalah makhluk. Jadi yang maha hebat, maha kaya, maha mencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Aiman, apa kata kita uji dan kita bermain sedikit permainan, Aiman? Ya, Ustazah. Cantik tu. Aiman minat tak? Saya kalau bab mainan, aktiviti ni memang saya cukup suka, Ustazah. Tapi saya nak kena standby dulu, Ustazah. Tapi sebelum tu kita berehat seketika. Okey, baik murid-murid, nak main tak teka silang kata bersama dengan kita semua? Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Trans Didik TV KPM.
KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Trust Didik TV KPM. Masyarakat jahiliah menyembah berhala. Tapi saya ingat Ustazah, waktu kecil-kecil Ustazah ada cerita lah kan. Dia kata Nabi Ibrahim AS dia memberitahu kepada masyarakatnya, kenapalah kamu semua ni menyembah sesuatu perkara yang kamu sendiri buat, yang kamu sendiri okey. Dan menyembah satu perkara yang tak boleh dengar, tak boleh cakap dan tak boleh memberi manfaat kepada kamu. Betul juga tu Ustazah ya? Ya, betul. Menyembah batu tak ada manfaat kepadanya. Jadi oleh sebab itu kita hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Baik Ustazah, saya dah tak sabar dah. Nak bermain aktiviti teka silang kata. Okey, boleh kita mulakan Ustazah? Okey, Okey, boleh. silakan. Baik, anak-anak di atas talian dah bersedia untuk menjawab teka silang kata kita pada hari ini? Okey, mudah sahaja. Kalau bagus. Okey. So hari ini kita akan pergi kepada game teka silang kata. Okey, soalan yang pertama. Kepercayaan apakah yang dianuti oleh golongan penyembah api? Siapa nak jawab? Pantas, boleh angkat tangan. Siapa nak jawab? Sila. Semangat Amin. Okey Amin, sila jawab dan cuba eja sekali supaya boleh masuk dalam kotak petak biru ni Amin. Okey, silakan. Jawapan dia ialah Majusi. M-A-J-U-S-I. Majusi. Kita tengok Okey, jawapannya. kita tengok betul ke? M-A-J-U-S-I. Okey, betul. Tahniah Amin. Alright. Wah, bersemangat mereka. 5 markah. 5 Seterusnya. markah. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Saya. Okey, terus angkat tangan tu. dah angkat tangan dah dia, bersemangat dia. Okey Irsyad, apakah agama Samawi yang diubah daripada ajaran Nabi Musa ni Irsyad? Yahudi. Okey, macam mana eja dia? Y-A-H-U-D-I. Okey, kita tengok Aiman, betul ke jawapan dia? Betul ke tak jawapan dia ni? Y-A-H-U-D-I. Okey, betul. 5 markah. Okey, untuk Irsyad. Silakan. Okey, kita seterusnya. tengok soalan seterusnya. Saya. Saya. Okey, Syawal. dia color hijau ni. Okey, apa pula agama Samawi yang diubah daripada ajaran Nabi Isa? Nasrani. N-A-S-R-A-N-I. Okey, kita tengok jawapannya Syawal. Okey. Okey, betul. Okey, betul. Pandai Syawal. 5 markah untuk Syawal. Dan yang tak lain tak bukan. Dan Last yang sekali. terakhir mestilah untuk Adam kan. Sebab Adam seorang yang tak jawab lagi. Okey Adam, soalan yang keempat. Okey, color merah ni, apakah dia Adam? Agama Samawi yang diubah suai daripada ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Hanif. Okey, Eja. H-A-N-I-F. Okey, betul tak jawapan dia Ustazah? Betul. Okey, pandai bijak-bijak semua. Alhamdulillah. Maknanya Ustazah kita bagi seorang 5 markah. Betul Ustazah? Betul. Semua Okey. markah penuh hari ni. Semua markah penuh hari ni. Aiman buat apa tu Aiman? Alah, saya ni Ustazah buat telur separuh masak. Tak adalah Ustazah. Saya tengah yalah, biasalah Ustazah dalam kehidupan ni, especially saya ni orang bisnes. Bila bisnes ni Ustazah, kita nak kena tengok bisnes kita ni boleh pergi jauh ke tak boleh. Kalau tak boleh pergi jauh, kita stop. Kalau boleh pergi jauh, kita akan orang kata apa lebih keluarkan modal lah. Sebab tu saya nak kena tengok. Kalau telur ni tenggelam Ustazah, maknanya saya akan gagal lah akan datang. Tapi kalau telur ni terapung macam ni Ustazah, saya akan berjaya ni Ustazah. Aiman. Aiman. Ya, Ustazah. Jangan buat macam tu Aiman. Kenapa Ustazah? Itu adalah salah satu daripada perilaku buruk akhlak orang-orang jahiliah Aiman. Ya ke Ustazah? Ya Allah, hai. Walaupun kita duduk zaman moden ni masih lagi ada benda-benda macam ni Ustazah kan? Ya, betul Aiman. Astaghfirullahalazim.
Menyesal pula saya buat benda-benda macam ni Ustazah. Okey. Jadi mungkin Ustazah boleh cerita, ini orang kata salah satu daripada akhlak masyarakat jahiliah. Ada lagi ke akhlak masyarakat jahiliah yang mana kita tak boleh untuk contohi Ustazah? Persilakan. Okey, ada Aiman ada beberapa akhlak masyarakat jahiliah yang kita tak boleh lakukan dan kita contohi. Okey, antaranya ialah berjudi dan minum arak. Okey, masyarakat jahiliah ni dia sangat suka bertaruh. Berjudi ni maksud dia bertaruh. Dan dia juga suka menghidangkan arak pada majlis-majlis keramaian dan juga perjumpaan mereka. Selain daripada itu, masyarakat jahiliah juga suka melakukan aktiviti penzinaan dan sebenarnya aktiviti pelacuran juga berlaku secara berleluasa pada masyarakat tersebut. Selain daripada itu, kita tengok di sini perwarisan harta hanya kepada anak lelaki, Aiman. Tak patut. Anak perempuan dipinggirkan. Apa yang anak perempuan dapat, Aiman? Anak perempuan dibunuh hidup-hidup. Ini yang tadi apa yang Aiman jumpa tadi. Oh, yang tadi tu Ustazah? Ya, kerana bayi itu dilahirkan sebagai seorang perempuan, mereka percaya bahawa bayi ini tadi, jika perempuan menjatuhkan maruah keluarga dan membawa nasib yang malang kepada keluarga, Aiman. Dan seterusnya, akhlak jahiliah yang lain, ini dia Aiman, menilik nasib. Sebab orang jahiliah ni dia suka meramalkan masa depan. Macam saya buat tadi tu Ustazah? Ya, sebenarnya Aiman, apa yang Aiman buat ni tadi, saya tolak tepi sikit. Sebenarnya Aiman, apa yang Aiman buat ni tadi, kalau kita lihat dari aspek sains, dari aspek sains, mata pelajaran sains, sebenarnya dia ada kaitan dengan ketumpatan, Aiman. Oh, ada kaitan? Ada kaitan dengan ketumpatan. Okey, dari sudut sains, jika telur ini baik, dia mempunyai ketumpatan yang tinggi, Aiman. Dan maka kerana ketumpatan yang tinggi ni, telur ni akan tenggelam. Kalau telur ni tadi rosak atau dah lama, dia ada ketumpatan yang rendah. Jadi? Maka telur ni akan terapung. Jadi sebenarnya Aiman, telur tenggelam ke, telur terapung ke, tak ada kaitan dengan masa depan. Sebenarnya tujuannya adalah kita nak uji sama ada telur ni baik ataupun tidak. Maknanya bukan salah ibu yang bertelur. Bukan ibu yang bertelur. Ayam yang bertelur. Ayam yang bertelur. Ya, betul tu Aiman. Memang kena main je kan. Telur pun boleh jadi hal juga. Okey. Dan yang terakhir sekali, masyarakat jahiliah ni dia suka sangat berperang untuk perkara-perkara kecil. Contohnya Ustazah? Dan pada satu peperangan tu hanya perkara yang kecil kerana hidup mereka ni, politik mereka ni hidup dia berpuak-puak, berkabilah-kabilah. Hanya kerana peristiwa yang sangat kecil, mereka berperang dan bertumpah darah ni selama 40 tahun, Aiman. Kerana perkara kecil mengakibatkan tertumpahnya darah ramai orang. Jadi itulah sikap buruk masyarakat jahiliah. Maknanya kalau berebut wanita pun boleh bergaduh, Ustazah. Itu apatah lagi, Aiman. Itu apatah lagi. Masing-masing tunjuk hero. Okey, baik Ustazah. Jadi kita nak lihat murid-murid kita, apakah di antara akhlak jahiliah yang boleh mereka sebutkan, Ustazah, kan? Ya, betul. Kita nak lihat sama ada anak-anak murid di rumah dan juga di atas talian, ingat tak apa dia akhlak-akhlak jahiliah yang Ustazah dah terangkan sebentar tadi. Okey, bersedia dengan pen dan kertas anak-anak di talian. Okey, tuliskan kembali apa akhlak yang kamu ingat sepanjang pengajaran Ustazah tadi. 10 saat je, Aiman. Jangan lama-lama, Aiman. Ya. Sebab mereka ni pelajar cemerlang, Ustazah. Kita bagi 10 saat saja. Okey. Ke ada yang dah bersedia dah? Syawal macam dah bersedia je tu. Itu, Syawal nampak bersedia dah. Okey, kalau dah bersedia, kita minta dia naikkan sama-sama, Aiman, jawapan mereka. Okey, Amin macam nak mulakan dulu, Ustazah. Okey. Boleh, Amin? Okey, boleh angkat jawapan dan cuba sebutkan sikit apakah akhlak buruk masyarakat jahiliah. Silakan. Boleh sebutkan, Amin? Arak, judi, zina. Baik. Okey, betul ke, Ustazah? Ya, betul. Baik. Alhamdulillah. Okey. Seterusnya, siapa pula nak cuba? Adam ke nak cuba? Okey, kita minta Irsyad dulu. Irsyad angkat tangan dah dia. Okey. Silakan, Irsyad. Terbalik. Pusing. Anak lelaki, boleh satu. Anak lelaki.
waris harta. Betul Ustazah? Ya, betul. Anak perempuan dibunuh. Ya, tidak adil. Allahu Tidak ada Akbar. keadilan di situ. Okey, seterusnya. Silakan. Syawal ke? Irfan. Irfan nak Adam cuba. Irfan. Syawal. Syawal dia dah angkat tangan dah. Okey, Alright, silakan. Syawal. Menenung nasib. Menenung nasib. Menenung nasib. Okey, betul. Betul Ustazah? Dan yang Baik. terakhir sekali, Adam. Okey, silakan Adam. Adam tertutup kamera tu rasanya. Agak dia tengah fikir lama Ustazah. Jadi kita bantu dia Ustazah, boleh? Okey. Okey, ada tu. Okey. Menenung nasib. Tenung Okey, nasib. betul. Betul Ustazah. Semua anak-anak ni semua dia dah orang kata boleh ingat kembali apa yang Ustazah ajar. Tapi Ustazah, mereka ni daripada sudut satu aspek memang kita tak boleh contohi mereka lah. Daripada sudut mereka menyembah berhala, berzina, berjudi dan sebagainya. Yang ni semua kita tak boleh contohi Ustazah. Betul, Tapi Aiman. ada ke diorang ni sifat-sifat positif yang boleh kita lihat apakah di antara akhlak baik masyarakat jahiliah ni ada ke Ustazah? Ada Aiman. Jadi orang kata seseorang ni dia ada sisi baik dia dan ada sisi gelap dia kan. Okey. Begitu juga dengan masyarakat jahiliah. Okey, masyarakat jahiliah ni ada akhlak baik yang mereka amalkan. Antara akhlak baik yang mereka amalkan adalah mereka satu masyarakat yang sangat menepati janji. Kata di kota Aiman. Yang kedua, mereka juga adalah masyarakat yang sangat berani, kuat dan pantang menyerah kalah, pantang dicabar. Kerana itulah kerana sifat ni dari sudut baiknya dia berani Aiman. Betul. Tapi dari sudut sebaliknya menyebabkan mudah timbulnya pergaduhan dan perperangan. Yang ketiga adalah mereka tidak akan mengahwini perempuan daripada pertalian darah. Maksudnya perempuan yang ada pertalian darah dengan mereka. Sama saudara mara ni. Dia tak akan kahwin. Maksudnya ada persamaan dekat situlah dengan kita apa yang kita amalkan sekarang. Seterusnya yang keempat, mereka adalah masyarakat yang menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan terutamanya dari aspek gigi dan kuku. Sebab itulah Aiman kita dengar, Aiman pernah dengar perkataan kayu siwak yang digunakan untuk bersugi? Pernah dengar Ustazah? Yang tu biasa mesti ada dalam poket dia Ustazah. Ya, betul. Jadi itulah amalan masyarakat Arab ketika itu. Okay, mereka sentiasa memastikan gigi mereka bersih. Dan seterusnya, mereka sangat menghormati tetamu Aiman. Dan mereka akan meraihkan orang yang datang berziarah ke rumah mereka dan menjamu orang tersebut dengan berbagai-bagai jamuan. Itulah sifat terpuji orang Arab ketika itu. Dan yang terakhir sekali, mereka ni hidup berpuak-puak, hidup berkabilah. Mereka sangat taat kepada pemimpin mereka. Itulah dia Aiman. Sebab tu kalau dalam lagu P. Ramlee tu disebut Ustazah, buang yang keruh, ambil yang jernih, baru tegur peribadi. Macam tu Ustazah. Pandainya Aiman buang yang keruh, nyanyi. ambil yang jernih Ustazah. Ya, tapi betul. Ustazah, masyarakat jahiliah ni ada sifat buruk dan ada sifat baik. Ada ke Ustazah sifat-sifat ini pada zaman kita sekarang ni Ustazah? Terutamanya zaman yang cukup mencabar sekarang ni, ada tak masyarakat orang kata apa sifat masyarakat jahiliah yang masih diwarisi sehingga sekarang ni Ustazah? Kita tengok pendapat anak-anak di talian. Okey Ustazah. Ada tak pendapat daripada mereka? Ada siapa yang nak berikan pendapat anak-anak di talian? Okey. Amin. Okey, designer kita Aiman. Okey, designer kita nak bagi jawapan. Okey, dipersilakan Amin. Pada pendapat saya, sikap menenung nasib tu amalan jahiliah. Dulu mereka guna bahan semula jadi macam air. Tapi sekarang tila nasib dengan hanya melayari internet dengan menggunakan aplikasi tertentu. Okey, itu pandangan dia. Baik. Kita tengok kalau ada lagi nak beri pendapat. Ada siapa lagi nak bagi pandangan tu? Saya. Okey, silakan. Okey, Irsyad. Tak silap saya, ada juga amalan jahiliah di zaman kini. Ustazah, contohnya judi dan sabung ayam. Diikuti itu, terdapat juga unsur-unsur pertaruhan dan sebagainya dalam video game yang tidak kita sedari. Kan, betul tu ya, Amin dan Irsyad. Jadi kan Aiman, sebenarnya
amalan jahiliah ni tadi ada juga kita panggil jahiliah moden, Aiman. Oh, jahiliah moden. Jahiliah moden antaranya amalan menenun nasib. Aiman bersusah payah guna air dengan telur nak tengok baik ke buruk ni kan. Tapi sekarang Aiman tak perlu, Aiman. Oh, ada cara moden. Kita ada cara lebih mudah lagi, lebih moden lagi. Hanya dengan skrin kita lihat paparan skrin handphone masing-masing dan kita typekan dengan orang kata tarikh lahir dan sebagainya, maka boleh keluarlah dia punya ramalan-ramalannya tadi. Moden tu, Aiman. Tapi itu semua amalan khurafat, Ustazah, ya, kan? betul, Aiman. Jadi Ustazah, kalau kita nak lihat kepada masyarakat jahiliah ni, Ustazah, kan, sampai bila mereka ni jahiliah? Mungkin disebabkan ada Allah utuskan Nabi ke dan Rasul ke untuk menghentikan masyarakat jahiliah ni, Ustazah? Betul tu, Aiman. Cahaya nur Islam akhirnya mematikan ataupun membawa mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Siapa tu, Ustazah? Ya, sudah tentulah idola umat Islam semua. Ya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, Ustazah. So kita tengok, Aiman, di antara sebab-sebab mengapa pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kepada masyarakat jahiliah. Oh, saya nak tahulah, Ustazah, apa sebab pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masyarakat jahiliah ni, tapi kita rehat sekejap, Ustazah. Okey, boleh. Sebab saya nak buang dulu ni. Alah, telur-telur ni. Ya Allah, malu kat orang je. Kembali selepas ini. Teras Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alhamdulillah, saya bersyukur kerana anak saya dapat belajar pelajaran ini. Saya berharap semoga anak saya akan menjadi manusia yang lebih berpendirian dan juga berhijrah ke arah yang lebih baik demi menegakkan kebenaran. Alhamdulillah, selepas anak saya mempelajari topik cara hidup orang-orang zaman jahiliah yang keji dan zalim, saya harap agar dia dapat menerapkan cara hidup Islam yang jauh lebih baik dalam kehidupan sehariannya, selain menghargai susah payah dan jasa-jasa Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan dakwah. Alhamdulillah, anak saya telah mempelajari sesuatu yang bermakna, memahami erti kemerdekaan dan hijrah. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Alright, kembali dalam Teras Didik TV KPM. Tadi Ustazah ada sebut bila mana datangnya, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangi kegelapan, Ustazah. Ya, betul tu, Aiman. Mungkin Ustazah boleh ceritakan bagaimana gambaran apakah sebab pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipersilakan, Ustazah. Okey, baik, Aiman, terima kasih. Di antara banyak sebab-sebab mengapa Rasulullah diutuskan kepada masyarakat jahiliah. Okey. Tetapi Ustazah telah senaraikan dua di sini untuk pelajaran pada hari ini. Yang pertama, sebab pengutusan Rasulullah tadi adalah untuk memandu masyarakat jahiliah yang memiliki nilai-nilai negatif kepada nilai-nilai yang positif, Aiman. Jadi kalau kita tengok mereka mengamalkan judi, perzinaan, arak dan juga percaya kepada kepercayaan yang salah kepada orang kata nur Islam, akidah sebenar. Dan yang kedua, asbab daripada kedudukan strategik Kota Mekah itu sendiri
Allah ingin menyelamatkan kota Mekah daripada akidah-akidah yang salah. Okey, dan kedudukan kota Mekah ni Aiman, dia berada di tengah-tengah 4 kuasa besar dunia ketika itu. Okey, iaitu Rom, Greek, India dan Parsi ketika itu. Okey, jadi Rasulullah tadi sekiranya Islam tadi bermula dakwah tadi di kota Mekah, maka Islam tadi dapat mudah tersebar ke serata dunia kerana kedudukannya yang strategik berada di tengah-tengah kuasa dunia ni tadi Aiman. Okey. Maknanya ini kedudukan yang strategik dan Islam mudah tersebarlah di situ Ustazah. Ya, betul. Baik, dan kita nak tanya murid-murid kita ni lah Ustazah. Bila mana Islam datang kan, Islam mudah tersebar 4 kuasa besar dunia dan kita pasti akan nampak perubahan yang begitu drastik kedudukan ketika mana datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tanya murid-murid Ustazah. Ya, boleh Aiman. Apa yang berlaku bila mana datangnya Islam dan apa perubahan setelah datangnya Islam? Boleh Ustazah kita tanya murid kita? Ya, boleh. Okey, jelaskan anak murid ya, apa dia perbandingan ni tadi? Okey, sebelum kedatangan Islam dengan selepas kedatangan Islam kepada masyarakat jahiliah. Siapa nak cuba dulu? Silakan. Okey. Amin semangat Okey, silakan Amin. Pengharaman arak dan judi. Okey. Maksudnya lepas daripada kedatangan Islam dah tak boleh arak, tak boleh judi Ustazah. Ya, betul. Baik. Seterusnya? Saya. Silakan. Pengharaman seks luar nikah ataupun zina. Maknanya golongan wanita dijaga dan terpelihara Ustazah kan? Ya, betul. Okey, baik. Seterusnya, siapa lagi nak cuba? Saya. Okey, silakan. Pewarisan harta dan faraid dalam Islam. Betul. Maknanya, betul. Ustazah, ada pewarisan harta dan kan? ya, sebelum ni ada hanyalah kepada anak lelaki, tapi sekarang dalam Islam telah menggariskan, Allah telah menceritakan dengan detail dengan terperinci dalam surah An-Nisa mengenai pembahagian harta pusaka kepada lelaki dan perempuan. Maknanya barulah pembahagian tu adil, betul Ustazah? Ya, betul. Baik, siapa lagi? Seorang lagi. Syawal. Okey, apa jawapannya Syawal? Silakan. Okey, dia tengah berfikir lagi tu Ustazah. Dia tengah berfikir. Tengah berfikir lagi. Dah ada jawapan ke? Ke ada kawan kita nak bantu? Amin senyum macam nak bantu je Amin. Boleh bantu tak? Amin, boleh bantu? Okey, silakan. Pengharaman memiliki nasib. Menilik nasib. Pengharaman kan yang tadi yang kita buat tadi kan Aiman kan dah diharamkan selepas datangnya Islam. Yalah Ustazah, segala nasib kita, ketentuan kita semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustazah, kita nak tengok apakah senarai semak yang perlu kita ingat dalam pembelajaran kita pada hari ini. Okey, baik Aiman. Alhamdulillah pada hari ini kita telah pun mempelajari 4 subtopik era masyarakat jahiliah, bermula daripada yang pertama, maksud jahiliah tak bijak. Yang kedua, kita belajar tentang akidah masyarakat jahiliah, hanims. Dan seterusnya kita mempelajari tentang akhlak-akhlak baik maupun buruk masyarakat jahiliah. Dan yang terakhir sekali, sebab-sebab mengapa diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat jahiliah. Okey Ustazah, jadi maknanya dah komplit dah orang kata pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin Ustazah boleh orang kata ada nasihat ataupun kata-kata terakhir kepada terutama saya lah kan. Saya ketua kelas Ustazah, nampak pakai baju pengawas lagi. Ya, memang pengawas Aiman. Tapi sebab sejuk, sebab tu saya pakai baju sejuk ni. Mungkin ada sedikit nasihat ataupun rumusan pada Ustazah. Ustazah nak petik daripada kata-kata Imam Syafi'i. Ilmu adalah cahaya penyuluh dalam kehidupan manusia. Dengan ilmu, ia dapat membimbing manusia ke arah kebaikan serta mengeluarkan diri manusia daripada kegelapan, kejahilan kepada cahaya dan kebenaran. Okey, kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustazah Suhaili dan juga murid-murid kita yang bersama dengan kita pada hari ini. Macam mana? Kita tak nak warisi akhlak jahiliah yang buruk
Okey, dan jadilah masyarakat yang berakhlak Aiman. mulia. Tapi Ustazah, saya ada kita satu nak dengar. cerita. Betul, kita nak dengar satu kisah daripada Ustazah, seorang Sri Kandi yang mana boleh memberikan orang kata satu motivasi kepada kita, sanggup berkorban apa saja demi agama. Baik Ustazah, kita nak ucapkan terima kasih kepada penonton-penonton kita. Ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Ustazah. Di awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat jahiliah, tidak ramai lagi orang yang memeluk agama Islam. Antara yang terawal memeluk agama Islam ialah Sumayyah binti Hayat. Sumayyah merupakan seorang hamba kepada Abu Huzaifah bin Al-Mughirah, iaitu salah seorang pembesar Quraisy Mekah. Sumayyah telah ditakdirkan bertemu jodoh dengan Yasir, iaitu pembantu kepada Abu Huzaifah juga. Alhamdulillah, mereka telah dikurniakan seorang anak yang cukup bijak bernama Ammar bin Yasir. Kisah Sumayyah dan keluarganya masih terkenang sehingga sekarang. Ini kerana Sumayyah dan keluarganya bermula di saat Abu Jahal dan konco-konconya menangkap Sumayyah dan keluarganya. Sumayyah telah diseksa, namun mereka taat setia kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu ajaran Islam. Abu Jahal dan konco-konconya telah menyeksa Sumayyah dan keluarganya. Tangan dan kaki mereka telah diikat. Badan mereka diheret ke padang pasir yang panas dan terik. Rumah mereka musnah dibakar. Besi menyucuk badan mereka. Kasihan Sumayyah dan keluarganya didera dengan sangat zalim oleh Abu Jahal dan kuncu-kuncunya. Pada ketika itu, Rasulullah dan orang yang terawal yang memeluk agama Islam tidak mampu berbuat apa-apa. Kerana pada ketika itu, dakwah Islam baru bermula dan belum ramai lagi orang yang memeluk agama Islam. Rasulullah lalu melihat Sumayyah sambil bersabda, "Wahai keluarga Yasir, sesungguhnya kamu semua dijanjikan syurga. Lihatlah semua bagaimana teguhnya pendirian dan akidah Sumayyah dan keluarganya dalam mempertahankan akidah Islam sehingga sanggup mengorbankan nyawa. Sumayyah syuhadah pertama dalam sejarah Islam. Marilah semua anak-anak di talian mahupun di rumah, kita memerdekakan diri kita daripada sifat-sifat keji dan kita beramallah dengan sikap-sikap yang terpuji. Menaruh harapan, bersulamkan doa, bermunajat, meminta perbaiki diri. Marilah, duhai putra-puteriku semua, memerdekakan diri, bermujahadah menuju ilahi. Didik TV KPM